Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya, Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya, IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan menyambungkan lagi sesi PDPR kita, Sejarah Tingkatan 1 bagi Bab 8, Tamadun Islam dan sebagainya. Sebelum ni kita dah tengok dan bincang mengenai bab 7, Tamadun India dan Tamadun Cina. Jadi hari ini kita akan tengok Tamadun Islam dan sebagainya. Jadi sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda sentiasa dalam keadaan sihat dan masih diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Sebelum itu, cikgu harap kamu telah bersedia dengan lembaran buku teks kamu kerana pembelajaran ini akan merujuk sepenuhnya kepada buku teks kamu. Hari ini apa yang akan anda pelajari? Anda akan mengenal latar belakang masyarakat Arab. Kita akan tengok subtopik 8.1 dulu, latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Baik, sila buka buku teks kamu pada muka surat 160. Okey, sebelum tu ni ada di hadapan kamu ada gambar Masjidil Haram. Okey, Masjidil Haram ni dia terletak di kota Mekah, Mekah Al-Mukarramah, di Arab Saudi. Masjidil Haram ini dia dibina mengelilingi Kaabah. Kaabah ni iaitu kiblat utama orang Islam apabila mengerjakan solat. Ini kota suci bagi orang Islam lah, senang cerita. Okey, kenapa cikgu tunjuk gambar ni? Kerana nak untuk pergi kepada tajuk kita ni, untuk pengenalan kepada tajuk kita ni. Kota Mekah ni dia terletak di dalam wilayah Hijaz, dan Kota Mekah ni antara tiga ibu kota penting kepada masyarakat Arab pada masa itu, dan dia terletak dan kedudukannya yang sangat strategik yang membolehkan dia berkembang sehingga sekarang. Okey, kita teruskan lagi muka surat 160. Okey, latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, masyarakat Arab ni dia sebelum Islam datang ni dia mempunyai pertepatan cara hidup yang berbeza-beza lah. Mereka ni tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab yang dikelilingi padang pasir Syam. Ni semenanjung tanah Arab, kawasan ni yang dikelilingi oleh padang pasir Syam. Okey. Di sebelah utara dan Laut Arab di selatan. Okey, Laut Arab di selatan. Teluk Parsi di timur dan Laut Merah di barat. Teluk Parsi di timur dan Laut Merah di barat. Mana kat sinilah kawasan dia. Okey. Dalam tu terdapat 3 wilayah. Ini yang cikgu cakap tadi. Iaitu Hijaz, Najd. Dalam ni terdapat beberapa wilayah iaitu Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan juga Oman. Ni kadang-kadang ditanya dalam soalan. Ni wilayah-wilayah dia lah ni. Dan dalam kawasan tengah atau wilayah Hijaz, Hijaz ni tadi yang cikgu cakap tadi, terdapat 3 ibu kota penting, iaitu Makkah, Madinah dan Taif. Makkah, Madinah dan Taif. Tiga ibu kota ni terletak pada kedudukan yang strategik yang membolehkan perkembangan dari segi perdagangan dan juga pertanian. Ni kadang-kadang ditanya dalam soalan. Ni kamu boleh tengok ni peta ni sama je dalam buku teks kamu ya. Okey. Nak jadikan cerita berlaku keruntuhan empangan Maghrib. Empangan Maghrib ni dia di Yaman. Ni empangan Maghrib ni. Ni gambar dia lebih kurang macam ni lah. Jadi kedudukan dia mungkin di sini. Okey,
jadi apabila runtuh Perang Marib ni, jadi ekonomi masyarakat Arab masa tu dia merosot. Jadi kehidupan sosial dia jadi lemah. Dan pada masa itu masyarakat tu tidak mewarisi ilmu yang zaman-zaman sebelum dia. Jadi mereka tidak mampu nak bina balik ni Perang Marib ni. Jadi pada masa tu masyarakat Arab ni dia mengalami zaman kegelapan yang dipanggil zaman jahiliyah. Jahiliyah ni dia berasal daripada perkataan Arab yang dipanggil jahala. Jahala ni bermaksud jahil. Mereka ni tak ada nabi, tak ada kitab suci sebagai petunjuk. Dan pada masa yang sama mereka ni juga semasa Islam diperkenalkan, mereka ni juga menolak undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup. Dan itulah sebab mereka dipanggil masyarakat Arab Jahiliyah. Okey. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Okey, seterusnya pada muka surat 161. Masyarakat Jahiliyah. Okey, masyarakat Jahiliyah ni dia hidup dalam kelompok kumpulan yang dipanggil kabilah. Kabilah ni senang cerita nama lainnya ataupun sebutan lain adalah suku bangsa ataupun kaum. Jadi masa tu ada dua. Satu Hadhari dan satu juga Badui. Jadi ada dua, Hadhari dan juga Badui. Ini kadang-kadang pun ditanya dalam soalan. Hadri ni dia duduk dekat kota. Dia ada jalan kapal perniagaan dan binatang ternakan. Manakala Badui ni dia hidup secara nomad. Apa dia hidup secara nomad ni? Secara nomad ni adalah berpindah ganda. Jadi mereka ni memelihara binatang ternakan. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, masyarakat Arab Jahiliyah ni dia amalkan sistem kabilah yang mana dia diketuai oleh seorang syekh. Okey, syekh ni mestilah orang yang paling disukai lah, orang yang matang, orang yang berani, orang yang sanggup pertahankan puak dia, orang yang pandai berpidato. Orang Arab ni untuk pengetahuan kamu, mereka ni sangat pandai berpidato. Okey, penyatuan masyarakat Arab penyatuan masyarakat berkabilah ni adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Semangat asabiah ni orang kata paling senang dia berpuak-puak lah. Senang kata dia. Jadi mereka ni bermegah-megah dengan kabilah masing-masing lah. Saling berperang nak rebut kuasa, pengaruh, harta. Jadi nak jadikan cerita, masa tu di Mekah ni terdapat kaum Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Tapi mereka dia ancam musuh. Contohnya Abraha, pemerintah Habasyah yang ingin menghancurkan Kaabah pada masa itu. Jadi pentadbiran di Mekah ni diuruskan oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dan tugas tertentu seperti Darun Nadwah. Okey, kat bawah ni adalah contoh gambar kehidupan masyarakat Jahiliyah pada masa itulah yang berpuak-puak berdasarkan kabilah masing-masing. Okey, seterusnya dari segi ekonomi. Sila buka muka surat 162. Okey, kegiatan utama masyarakat Arab Jahiliyah ni pada masa itu adalah pertanian dan juga perdagangan. Di semenanjung tanah Arab ni dia tanah dia tak subur untuk pertanian. Jadi di Yaman pula tanaman gandum dan kopi sangat bergantung pada hujan. Sekoi padi juga diusahakan di beberapa tempat di Oman. Kamu boleh tengok tadi dalam peta tadi. Peta yang mula-mula tadi. Dalam ni. Ni. Oman. Apa lagi tadi. Jadi semua dekat dalam ini. Okey. Kemenyan pula merupakan tanaman yang berharga dan dihasilkan di Hadramaut dan juga Mahra. Jadi orang kaum Badui dan masyarakat dia menternak binatang dan hidup secara nomad. Jadi binatang yang diternakan dia seperti unta, kambing, bibi dan mereka ni selalu berpindah ganda sebab nak cari rumput dan air nak bagi binatang ini makan. Ini pun kadang-kadang ditanya dalam soalan.
Okey, ada juga kaum Badui ni yang amalkan sistem tukar barang. Dia panggil sistem barter. Tukar barang. Jadi mereka ni ada tenakan, mereka tukar dengan barang keperluan. Jadi dalam kalangan kaum Hadri pula, ada setengah daripada mereka ni berdagang secara kafilah. Kafilah ni orang kata rombongan lah, rombongan pengembara atau pedagang yang membawa barang daripada dagangan merentasi padang pasir. Itu pun kadang-kadang ditanya dalam soalan lah. Jadi yang lain-lain ni kamu boleh baca lah. Dia punya isi-isi yang lain ni. Okey, untuk pengetahuan kamu, masyarakat Arab Jahiliah ni dia sangat mementingkan keuntungan. Tapi masa tu sebab belum kedatangan Islam lagi, jadi mereka ni banyak mengamalkan riba dan juga menipu dalam timbangan. Okey, seterusnya dari segi sosial. Ini sila buka muka surat 163. Okey, dari segi sosial. Masyarakat Arab Jahiliah di semenanjung tanah Arab ni, kita boleh tengok daripada dua sudut, iaitu agama dan juga kepercayaan dia lah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Ada 6 agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah pada masa itu. Yang pertama Watani, yang kedua Majusi, yang ketiga Yahudi, Nasrani, Animisme dan juga Hunafa. Jadi kamu boleh baca lah ni. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Watani ni dia menyembah berhala. Majusi ni dia menyembah api. Yahudi ni pula agama yang dianuti oleh Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung tanah Arab. Nasrani ni agama yang juga dianuti oleh Bani Israel, tetapi agama ni dikembangkan di utara semenanjung tanah Arab melalui penduduk Ghassan dan juga Hira. Animisme, ada juga masyarakat yang mempercayai roh dan juga kuasa gaib. Hunafa ni penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ni kamu boleh baca. Kadang-kadang ada juga ditanya dalam soalan. Jadi apa adat dan kehidupan harian masyarakat jahiliah ni? Kamu boleh tengok dalam muka surat 163 di bawah ni. Mereka ni, masyarakat Arab jahiliah ni suka tilik nasib dan meramal masa depan mereka. Sebelum dia melakukan sesuatu perjalanan, pengembaraan ke pekerjaan ke apa ke, dia akan tilik nasib tu, nak tengok sama ada nasib tu baik ataupun buruk. Jadi mereka juga mempercayai ahli-ahli sihir dan juga kuasa azimat. Dalam kehidupan seharian pula, dia memang memandang rendah lah kepada kaum wanita dan bagi penghormatan kepada anak lelaki, lebih kepada anak lelaki. Hidup mereka pada masa itu dalam kemaksiatan, memang suka berjudi, berzina, meminum arak dan juga bersifat sangat angkuh. Okey, kita teruskan lagi. Baik, kamu boleh tengok pada muka surat 164. 164 yang ini yang ada gambar ni. Okey. Pada ketika zaman masyarakat Arab Jahiliah ni, hamba, siapa yang jadi hamba memang dipandang hina lah. Dan status dia lebih rendah lah daripada masyarakat yang lain. Tetapi ada satu sikap kata yang positif lah dalam masyarakat Arab Jahiliah ni, iaitu mereka ni sentiasa memuliakan tetamu. Mana kalau ada orang daripada luar datang, dia akan memuliakan tetamu dan menepati janji, menghormati tuan rumah dan juga kehormatan diri. Itulah satu antara sikap positif lah orang masyarakat Arab Jahiliah pada masa itu. Mereka ni sanggup hadapi kesukaran atau kegigihan, sanggup korbankan kepentingan diri untuk tetamu, golongan miskin dan lemah. Contohnya mereka akan pasang
api di tempat tinggi untuk bantu pengembara yang sesat. Jadi apabila seorang itu minta bantuan daripada suatu kaum, maka jadi tanggungjawab kaum tersebutlah untuk melindungi. Jadi sebilangan kecil masyarakat Arab pada masa itu mereka ni sangat pandai bersyair, pandai bersajak, pandai berpidato. Jadi karya-karya mereka pada masa itu sangat bermutu dan dibaca dalam tamasya-tamasya tahunan di pasar Ukas dan digantung di Kaabah. Masa itulah masa masyarakat Arab jahiliyah. Ini kamu boleh tengok ilustrasi gambaran masyarakat Arab yang bersair di pasar Ukas pada masa itu. Jadi cerita dia sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab ni mengamalkan pelbagai corak kehidupan lah. Dari sudut politiknya, masyarakat Arab ni mempunyai sistem pemerintahan berasaskan kabilah. Yang kabilah cikgu dah terangkan tadi kan. Manakala dari sudut ekonomi dia, kegiatan utama dia pertanian, perdagangan. Dari segi aspek sosial dia mengamalkan amalan dan adat yang diwarisi sejak temurun. Masyarakat Arab jahiliyah ni apabila tersebarnya Islam telah memberi kesan bukan sahaja kepada mereka. Senang cerita macam ni lah. Zaman jahiliyah ni berakhir apabila tersebarnya Islam dan telah memberi kesan bukan sahaja kepada mereka tetapi kepada seluruh dunia. Okey, itu sahaja untuk kelas PDPR kita pada hari ini. Jadi kita akan sambung untuk 8.2 kemunculan Islam dan perkembangan tamadun Islam pada kelas yang akan datang. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan video yang cikgu berikan pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami dan dapat mengaplikasi untuk subtopik yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi. Bagi pelajar cikgu, sila lengkapkan tugas yang telah diberikan oleh cikgu. Okey, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Semoga ini dapat membantu anda semua sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.